Mendekam buntu dengan Budiman. Dalam artikel Cikgu Zel yang bertajuk A Call for Comprehensive Political Education in School, di mana cikgu memberi sebuah advokasi untuk mendapatkan sebuah pendidikan politik yang komprehensif, yang menyeluruh. Cikgu ada menyatakan terdapat jurang yang besar di mana cikgu-cikgu di Malaysia tidak dapat latihan yang secukupnya apabila mereka mahu mengajar mengenai isu semasa ataupun mata pelajaran civic. Di situ cikgu ada menyatakan kekurangan latihan khusus pendidikan komprehensif untuk cikgu-cikgu di Malaysia. Kenapa terdapat jurang ini cikgu? Salah satu sebabnya ialah sebab sistem pendidikan kita melihat isu politik ini, konotasi perkataan politik itu pun ianya sebagai salah satu topik yang tabu, dan jika kursus ini ditawarkan di peringkat institusi perguruan atau universiti, maka ianya akan dianggap sebagai guru akan mengindoktrinasikan para pelajar. Tetapi sebenarnya ini adalah salah satu tanggapan yang salah. Sebenarnya kursus seperti inilah yang diperlukan di Malaysia supaya guru-guru tahu teknik pedagogi yang sesuai dan tidak berat sebelah apabila mengajar ataupun mengeksplor bersama para pelajar tentang isu semasa yang sebenarnya tidak boleh dipisahkan dari ranah politik. Okey, contohnya saya ambil negara United Kingdom. Mereka mempunyai kursus citizenship education yang ditawarkan di universiti di sana, dan yang saya tahu ialah University College London ada, dan juga University of York. So melalui tinjauan saya dalam website mereka itu, modul-modul yang ada merangkumi topik-topik seperti reasoning and rationality, iaitu sangat penting apabila kita berbincang tentang isu-isu current issues or political issues. And then the role of teachers, itu salah satu modul essential readings, salah satu essential readings untuk yang ambil kursus itu lah. Dan juga a sense of respect. Jadi saya rasa ketiga-tiga essential readings ini merupakan macam the three main things that are important lah kalau jika seorang guru itu ingin mengarahkan diskusi yang mungkin sensitif ataupun diskusi isu-isu semasa, dan ini lebih holistik. Dan juga salah satu modul yang ada di University College London untuk program citizenship education mereka ada modul bernama Teaching Controversial Issues. Jadi modul itu adalah sangat penting untuk guru-guru supaya apabila kadang-kadang mungkin pelajar mereka ada pendapat yang berbeza, kan dalam kelas ada ramai kepala, ramai pendapat, so mungkin akan ada pertelingkahan. Tetapi sebagai seorang guru, kita lah yang kena facilitate supaya kelas itu ianya tidak jadi toksik, tapi dalam masa yang sama biarpun ada perbezaan pendapat, mereka dapat explore the topic secara open minded dan juga secara sihat lah. Jadi sebab itulah kursus ini perlu ada di universiti, dan mungkin kalau di Malaysia ni tidak ada, mungkin Malaysia boleh ambil United Kingdom sebagai model lah, maybe something like that. Ya, okey. Masa Cikgu Zel kata Malaysia perlu ada subjek-subjek seperti ini di universiti, Cikgu Zel maksudkan di maktab perguruan itu sendiri cikgu-cikgu diajar ke pedagogi tersebut? Iya, sebab kalau macam di United Kingdom, program itu untuk guru-guru. Kebanyakan guru-guru lah yang ambil kursus tu. So apabila mereka sudah habis dan
apabila ke mereka ke sekolah, mereka tahulah macam mana untuk deal dengan different opinions. Ya. Okey. Jadi apa yang saya faham, kita ada manual untuk mengajar civic, demokrasi dan politik secara holistik kan, school based approach ataupun a whole school approach. Tetapi Cikgu Zai mengatakan Ya. di maktab di universiti kita sendirilah tiada pengajaran pedagogi tersebut. Betul ke? Ya, tiada. Untuk macam contohnya kursus civic lah, for example, kursus civic, Ya. kursus kewarganegaraan, tiada. Okey, saya sangat terkejut kerana tak, saya tak terkejut. Okay, sebenarnya saya memang terkejut tetapi tidaklah menghairankan kerana memang saya pun nampak juga, nampaklah kita boleh perhatikan bagaimana cikgu sangat tidak suka, tidak gemar, kalau boleh nak elakkanlah daripada membincangkan isu-isu hangat. Mereka seperti yelah, mungkin diorang tak tahu kan macam mana nak go about facilitating perbincangan ini kan. Barulah saya faham kenapa mungkin di sekolah ataupun di universiti agak susahlah untuk pensyarah ataupun cikgu berdiskusi hal ini. Saya merupakan seorang pensyarah sosiologi, psikologi, social science, cultural studies semua tu, dan juga komunikasi, intercultural communication. Jadi saya dah biasa untuk berkomunikasi dan mendengar pendapat-pendapat yang berbeza kerana itu kita belajar kan dalam psikologi, sosiologi, dah biasa dengan perbezaan pendapat. Kita tak ada pedagogi untuk mengajar dan untuk facilitate facilitate perbincangan isu-isu hangat ataupun isu-isu yang sensitif tetapi perlu diperbincangkan. Baiklah Cikgu Zal, ada soalan susulan. Kalau kita tiada peluang untuk memberikan latihan kepada guru-guru di peringkat universiti ataupun di peringkat institusi arus perdana lah ya. Habis tu di mana cikgu-cikgu boleh dapatkan latihan seperti ini Boleh Cikgu Zal kongsikan? Ya, sebenarnya di internet ni banyaklah resources. Saya secara peribadi saya suka ambil resources dari Global Schools Program. Ianya lebih kepada they frame it as global citizenship, Global Schools Program ni, dan dalam website mereka ada lesson plan. Dan saya juga selalu tengok lesson plan tersebut supaya mungkin saya boleh adapt them in my lessons. Dan yang sangat sesuai lah, dan dia disusun ikut umur ataupun grade lah, grade. Dan it's very interesting. Dan juga yang kedua ialah saya selalu check website Association of Teaching Citizenship in UK. Mereka ada website dan kadang-kadang mereka ada webinar, ada continuous professional development program. Saya pernah juga join, biarpun masa agak berbeza jauh UK time and Malaysia time, tapi saya pernah join juga. Itu dua website yang kita boleh follow. Okay, dan juga saya juga ingin kongsikan pembacaan atau panduan. So saya cadangkan buku bertajuk, saya ada di sini. Okay, ini ialah From Inquiry to Action, Civic Engagement with Project-Based Learning in All Content Areas. Jadi ini adalah dari sudut pedagogi yang sangat sesuai untuk dijalankan di dalam kelas lah. Saya sebenarnya sekarang saya tengah planning macam mana saya boleh terapkan teknik ini ke dalam kelas saya. Dan di sini banyaklah dia bagi banyak tips how to do it, so it frame it as civic engagement. So when we frame it as civic engagement, maka nanti para pelajar mereka they will have the sense of awareness tentang kepentingan sense of awareness bahawa they can take action and make changes. That's what we want. We want that itulah rakyat perlu buat. And then yang kedua adalah
the civically engaged classroom. Ini juga buku kedua, ada untuk reading, writing, speaking. So kalau macam untuk guru-guru bahasa Inggris senanglah. Tapi untuk bahasa Melayu mungkin boleh, tapi kena ubahlah supaya susah untuk bahasa Melayu. So it's very interesting. And then the last one, ini adalah buku yang basic lah. Dia tentang changing citizenship, democracy and inclusion in education. Ini dia bercerita tentang basically pasal kenapa citizenship ni atau kewarganegaraan ini penting lah untuk para pelajar, kerana mereka merupakan rakyat di sebuah negara. So they have to know, biarpun mereka belum boleh vote, they cannot vote yet, tapi they have to be prepared so that they are the participants of a country. Macam itulah this book has framed it that way. So saya cadangkan semua ini sebab ia memberikan idea dan cadangan dari sudut pedagogi. Hanya memasukkan pendidikan politik atau civic adalah tidak memadai sekiranya sudut pandang pedagogi tidak diambil kira. Because classroom lessons should be fun and engaging. So kebanyakan sekarang apabila kita berbicara tentang pendidikan politik, semuanya pun bercerita tentang ini patut ada dalam kurikulum gini-gini. Tetapi untuk bercerita dari sudut pandang pedagogi sangat kurang. Dan saya harap video ini dapat membuat sesi ini dapat membuat penonton berfikirlah bahwa tidak cukup untuk kita cakap pasal mesti terapkan di dalam sekolah gini-gini. How about the pedagogical aspect of it? So kadang-kadang ada subjek tu tapi subjek tu tidak seronok pula. Apabila tidak seronok, budak pelajar pun mereka hilang minat untuk tahu. Ranap. That the purpose of teaching and learning. It's not going to be engaging kalau just lecturing. So universiti lain dan sekolah pula lain pula cara. So macam itulah. Ya. Saya 100% setuju dengan cikgu. Kita dari segi pedagogi memang tak banyak dah lah, khususnya pun tak ada pedagogi apatah lagi kan. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana cikgu telah mengongsikan dua buah website kan. Dua buah website di mana para pendidik, tak kira cikgu ke pensyarah ke, anda boleh pergi ke website tersebut dan tingkatkan kesedaran lagi mengenai pendidikan literasi politik. Dan kita kan pendidik, we are agents of social change. Jadi penting untuk seorang pendidik itu meningkatkan ilmunya dan juga kesedarannya tentang kepentingan pendidikan seperti ini. Dan cikgu juga telah mengkongsikan 3 jenis buku yang saya rasa macam nak pinjam boleh? Tak apa, saya cari sendiri. Tapi sangat-sangat berguna dan saya harap ianya bermanfaat untuk penonton semua. Baiklah, kita akan pergi ke soalan yang terakhir. Nantikan di episod 4.